Bismillahirrahmanirrahim. Hai and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah presentation daripada grup yang ke-7. Alright, tajuk presentation kami adalah negara Islam versi negara sekular, iaitu apakah status Malaysia. Alright, jadi saya adalah pentang pertama. Nama saya Amirah Hamizah binti Hamdan. Nombor matrik I192039917. Okey. Jadi saya akan bentangkan tentang pengenalan. Okey. Poin yang pertama adalah Islam adalah satu agama yang syumul, di mana Allah SWT menyuruh umat manusia untuk menjaga dan mentadbir bumi ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ini menunjukkan bahawa sebuah negara di atas muka bumi ini adalah sangat-sangat penting. Okey. Poin yang kedua adalah negara sekular tidak akan memperuntukkan dana kepada negara ataupun awam ataupun orang awam. Jadi ini kerana kita telah sedia maklum bahawa undang-undang bagi negara sekular ini adalah mengikut kehendak golongan atasan. Okey. Jadi mengikut kehendak orang atasan tu dari segi apa, sama ada dari segi ketenteraan, ekonomi ataupun politik. Jadi mereka tidak mendapatkan penasihat-penasihat, tidak mendapatkan persetujuan ataupun bertanya daripada penasihat-penasihat atasan lah. Okey, yang seterusnya, negara sekular tidak akan mengisytiharkan sebarang agama sebagai agama rasmi. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri. Bagi kita, kita sudah ketahui bahawa negara sekular itu adalah negara yang tidak akan mengisytiharkan negara itu adalah sebagai agama rasmi. Okey, poin yang terakhir adalah Malaysia tidak mengamalkan undang-undang Islam secara keseluruhan. Okey, ini kerana kita mengetahui bahawa Malaysia tidak mengamalkan undang-undang Islam secara keseluruhan, tapi tidak semestinya Malaysia bukan negara Islam. Ini kerana Malaysia telah mengubah sedikit demi sedikit untuk memudahkan urusan, memudahkan cara hidup rakyat dan kepimpinan kerajaan. Jadi ini adalah yang dituntut oleh Islam untuk mempermudahkan urusan orang lain. Jadi itu sahaja poin saya. Saya akan pass kepada bentang yang seterusnya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kesar Husna binti Azman, I1730236. Okey, seterusnya saya akan menyambung kepada definisi negara Islam. Definisi negara Islam dia bermawa pada dua maksud. Yang pertama dari sudut bahasa dan juga istilah. Okey, dari sudut bahasa, daulah ni dia ada beberapa pandangan, beberapa pendapat dari sudut bahasa ni. Okey, yang pertama, menurut Al-Mujib fi al-Lughah wal A'lam, dia kata daulah ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu dalla yadullu daulatan, yang bermaksud sesuatu tempat, daerah atau negara yang didiami oleh sekumpulan manusia dan juga ditadbir oleh manusia yang berasal daripada satu bangsa maupun pelbagai. Maksudnya maupun pelbagai tu daripada pelbagai bangsa lah. Okey, yang kedua, dia kata Mujib ni juga kata, perkataan daulah ni sama maksud dengan al-bilad, yang mana al-bilad tu membawa maksud daerah penempatan sekumpulan manusia dan ianya ditadbir oleh golongan tersebut. Maksudnya yang dekat al-bilad tu daerah tu dia ditadbir oleh golongan sekelompok golongan yang ada dekat situ lah. Okey, yang kedua, Muhammad bin Abu Bakar, dia kata al-daulah ni sebagai pertukaran kuasa, penandukan atau pemindahan ke atas sebuah daerah atau negara daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan yang lain. Maksudnya dia ada beberapa kumpulan. So bila diorang buat penukaran kuasa ni,
dekat sebuah daerah tu, pertukaran kuasa ni dia akan ikut step by step daripada kumpulan 1 kepada kumpulan 2 kepada kumpulan 3, macam tu. Dia nak kumpulan kuasa ni dia ikut majoriti masyarakat lah, majoriti masyarakat yang tinggal dekat dalam daerah tu. Seterusnya Mu'jam pula. Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi, dia kata daulah ni sebuah iklim atau negara yang mempunyai kekuasaan terhadap pentadbiran sebuah negara dan politik yang tersendiri tanpa dikaitkan dengan negara-negara lain. Okay, maksudnya dia kata daulah yang dekat sini sebuah iklim, tak pun negara lah, negara yang punya kuasa terhadap satu pentadbiran yang ada dekat daerah diorang tu, tanpa dikaitkan dengan negara-negara lain. Lebih kurang macam tu lah. Okey, seterusnya dari segi istilah pula. Dia merujuk kepada segumpulan manusia yang ramai hidup secara tetap di kawasan muka bumi, meletakkan undang-undang dan pentadbiran bagi melancarkan kehidupan masyarakat. Yang mana kalau istilah ni dia kata hidup secara tetap di kawasan muka bumi, maksudnya diorang tak ada berpindah randal lah, diorang stay dekat daerah diorang kat situ. Lepas tu diorang ni tetapkan undang-undang pentadbiran supaya dekat daerah diorang tu tak adalah macam ada yang terancam. So diorang tetapkan undang-undang yang boleh masyarakat kat situ ikut, patuhi undang-undang supaya masyarakat hidup dengan harmoni. Lepas tu dia kata sekumpulan yang ramai, maksudnya dekat satu daerah tu memang ramai sangat lah. Lebih kurang macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafsah binti Umar, nombor menteri I1730238. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri negara Islam. Penentuan ciri-ciri negara Islam ni ia merupakan satu perkara yang rumit, di mana perkara ni menjadi isu perbalahan di antara ahli politik disebabkan definisi negara Islam yang telah ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ciri-ciri negara Islam ni dia ada banyak, tapi saya ambil pendapat yang telah para ulama menitik beratkan, di mana ciri-ciri negara Islam ni dibahagi kepada dua, iaitu ciri-ciri maksimum dan ciri-ciri minimum. Okay. Ciri-ciri maksimum yang perlu ada dalam negara Islam adalah: poin yang pertama, negara Islam harus terlaksana di dalamnya syariat dan syiar Islam dengan aman dan bebas. Maksudnya kat sini, dalam satu negara itu dia mesti mengamalkan hukum dan perintah seperti mana yang telah Islam ajar. Seterusnya, ditadbir oleh al-imam atau pemerintah yang tergolong daripada umat Islam. Maksudnya, pemerintah tu sendiri mestilah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, maknanya bukan negara Islam. Okay. Seterusnya, keselamatan dan keamanan berpihak kepada umat Islam. Kalau keselamatan dan keamanan ni tak berpihak kepada umat Islam, maka dia bukanlah negara Islam. Akhir sekali, undang-undang Islam dilaksanakan secara keseluruhan dalam kerajaan Islam. Poin ni lebih kurang sama dengan poin yang pertama tadi. Okay. Kita masuk pada ciri-ciri minimum yang perlu ada dalam negara Islam. Okay, yang pertama, negara tersebut haruslah didiami oleh majoriti umat Islam. Macam Malaysia yang kita boleh tengok lah dekat Malaysia ni, majoritinya umat Islam. Okay. Seterusnya adalah ketua negara dan timbalannya haruslah beragama Islam. Maksudnya poin ni dia lebih kurang sama dengan ciri-ciri maksimum yang ada dekat ciri-ciri maksimum tadi lah. Kiranya pemerintah tu mestilah beragama Islam. Okay. Seterusnya adalah pentadbiran negara harus dikuasai oleh umat Islam. Maksudnya kalau kalau nak tentukan, maksudnya kat sini pentadbiran negara mestilah dikuasai oleh orang Islam. Kalau dikuasai oleh orang kafir,
negara tu sendiri tak akan mengamalkan undang-undang undang-undang yang macam mana Islam ajar lah, macam tu. Okay. Seterusnya, syariat Islam bebas dilaksanakan oleh umat Islam dengan penuh keamanan. Okay, maksudnya kat sini kalau syariat Islam ni dilaksanakan oleh umat Islam dengan tapi tak ada keamanan, maknanya dia bukan negara Islam. Akhir sekali adalah umat Islam berasa aman sejahtera bila berada di dalam negara tersebut. Ini poin yang paling penting. Kalau umat Islam tu sendiri duduk kat negara tu dia tak rasa aman, maknanya negara tu bukan negara Islam. Okay. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Nasran bin Marazi. Saya akan menerangkan iaitu definisi negara sekulerisme. Sebelum kita ingin terus kepada negara sekulerisme itu, kita perlu tahu bahawa definisi sekulerisme itu. Sekulerisme ini ialah fahaman atau sistem yang memisahkan urusan dunia, sama ada urusan pentadbiran, pendidikan dan lain-lain daripada unsur-unsur agama. Ianya menolak ianya menolak ajaran agama dan Tuhan daripada segala urusan manusia. Okay, kita terus kepada negara sekulerisme. Golongan sekulerisme ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan Islam daripada kuasa pemerintahan. Maknanya golongan sekulerisme ini memisahkan urusan pentadbiran dan agama daripada bersatu. Kemudian undang-undang Islam yang tinggal hanyalah berkaitan dengan nikah kahwin dan nikah kahwin sahaja, serta tidak menggugat kedudukan penjajah. Jika kita lihat sebagai contoh negara sekulerisme, Turki terutamanya menjadi sekulerisme dan terelai undang-undang khalifah Islam melalui tahun 1937, yang mana fahaman ini telah menjatuhkan khalifah Islam pada waktu ketika itu. Dan jika seterusnya boleh juga dilihat di Malaysia, yang mana ideologi sekulerisme ini diperkenalkan oleh British, iaitu sistem residen selepas penjajahan Pangkor pada 1874, yang mana melaksanakan dasar pemisah dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan dan negara, sultan dan raja. Sultan atau raja diberi kuasa khas untuk mengetahui hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Di sinilah amalan fahaman atau dasar ideologi sekulerisme ini mula menjerap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Malaysia, sehingga ke hari ini dasar English ini masih terus dikekalkan dengan pengasingan antara dua kuasa, iaitu elektif dan eksekutif, pentadbiran dan urusan raja-raja, yang hanya diperuntukkan kuasa dan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Begitu dalam aspek-aspek lain unsur sekulerisme yang jelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Azeni Izzati binti Bukhari, nama matrik I19204081. Okay, hari ini saya ingin berkongsi 3 ciri-ciri negara sekulerisme. Okay, ciri-ciri yang pertama, negara sekulerisme ni dia tidak dia adalah mengecualikan agama. Tak kisahlah agama Islam, India, Kristian, apa lagi, Cina, dia kecualikan. Okey. So, negara tidak boleh mencampuri hubungan antara individu dan agama. Lagi, negara sekular ni tidak mempunyai agama rasmi. Okey, macam Malaysia, dalam Malaysia ni kita ada agama rasmi, tapi negara sekular ni tak ada. Okey, macam Malaysia, negara rasmi kita adalah agama Islam lah kan. Okey, ciri yang kedua, negara sekular ni adalah negara yang bebas beragama.
Okay, let's say negara yang bebas agama ni contoh kan, kalau hang nak masuk agama Islam pun boleh, nak masuk agama Islam, nak masuk agama Cina pun boleh, India boleh, Kristian boleh, tak mau masuk agama pun tak apa. Tak kisah. So, negara tidak boleh menghalang seseorang itu untuk mengamalkan. Maksudnya macam mana? Macam kita agama Islam kan. Agama Islam, kita masuk agama Islam mesti kita kena ikut ajaran Islam kan. So kalau negara sekular ni tak ikut ajaran yang dia agama yang dia masuk pun tak apa, tak ada masalah. Yang tu orang panggil apa? Negara sekular lah. Okay. So kita pergi yang ketiga pula. Okey, ciri yang ketiga, permisahan antara urusan agama dan urusan negara. Okey, negara sekular menjalani pemerintahan tanpa dipengaruhi oleh organisasi atau kelompok agama untuk menjalani kerja pernegaraan. Okey, contoh kan, kalau kat Malaysia, kalau kita nak buat sesuatu benda lah, macam urusan pernegaraan sekalipun, kita kena refer dengan hukum agama Islam. Okey, kita kan tengok agama Islam ni boleh ke tak boleh buat benda tu. So, kalau tak boleh, tak boleh buat. Okey. Hukum syarak lah. Tapi kalau negara sekular, dia tak kisah. Dia rasa macam boleh buat, what if logik akal dia pun dia buat. Tak apa. Sebab dia pun tak ada agama yang rasmi untuk nak rujuk kan. Jadi dia pun bebas nak buat macam mana pun. Yang tu je. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah binti Muhammad Anwar, I18203168. Seterusnya kita masuk kepada hubungan agama dan negara. Yang pertama, agama adalah satu jalan untuk kukuhkan lagi kejituan pembangunan sebuah negara. Agama ni adalah satu jalan dan kita ibaratkan sebagai dia adalah tiang untuk negara itu maju. Seterusnya kita masuk kepada ia tidak boleh dipisahkan kerana kekuasaan suatu negara itu memerlukan pembimbing dan wadah serta syariat dijadikan sebagai undang-undang. Jadi agama ni adalah pembimbing bagi kita menghidupkan satu negara itu. Jadi Islam adalah satu agama yang bersifat syumul, yang lengkap dengan petunjuk bagi semua aspek dalam kehidupan manusia, seperti etika, moral, politik, semua ekonomi, semua itulah. Jadi Islam ni dah cukup sebagai kriteria yang diperlukan untuk memajukan sebuah negara itu. Jadi disebabkan Islam ni itu sendiri adalah satu agama yang syumul, yang meliputi segala jenis aspek. Ia juga menjaga kemaslahatan umat manusia daripada hidup dari kezaliman dunia, kerana Islam itu sendiri adalah agama yang adil dan saksama. Kita tahu yang agama Islam ni adalah satu agama yang adil dan saksama. Jadi agama yang negara yang dibina dengan adil dan saksama ni akan harmoni, aman, damai, sejahtera, akan maju, kerana jika tak adil, jika tiada keadilan dalam suatu negara itu, akan berlaku salah faham dan macam-macam lagi. Jadi dalam surah Al-Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan keadilan agar manusia berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama dan menolong rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Nabil bin Abu Hassan yang mendaftar nombor metrik I1910-745, semester 4 Degree Pengajian Islam. Hari ini saya akan membacakan tajuk yang berkaitan Islam dan juga sekular. Okey, Muslim sekular cenderung kepada demokrasi sekular moden, dan mereka memisahkan agama dan juga negara. Dan ini adalah bertentangan dengan faham Islam sebagai gerakan politik. Kemudian mengamalkan Islam secara peribadi. Seorang Muslim sekular biasanya masih mengamalkan Islam secara peribadi, tapi mereka ni tidak bersetuju untuk mengikuti perundangan syariah, undang-undang syariah dalam masyarakat, dan mereka lebih memilih undang-undang sivil. Terdapat banyak
banyak bangsa negara yang sekular walaupun tinggal di dalam negara Islam, di dalam sesebuah negara Islam. Okey, kemudian sekular ni mereka lebih memisahkan agama daripada hal-hal duniawi. Sekularisme ni berasaskan pemisahan agama dari hal-hal duniawi. Sekularisme juga menolak peraturan syariah dan lebih suka selain pada peraturan syariah. Contohnya di Malaysia adalah peraturan sivil, dan mereka lebih mengikuti peraturan sivil daripada peraturan syariah. Kemudian penyokong sekularisme ni mendakwa bahawa undang-undang Tuhan ataupun undang-undang agama ni Allah ni sesuai sewaktu ia diwahyukan dan ia tidak sesuai. Seterusnya ataupun isu yang akan dibangkitkan untuk negara Malaysia adalah negara Malaysia ni berstatus sekular ataupun bebas daripada sekular adalah dipetik dari dalam petikan daripada Berita Harian, di mana zaman waktu pemerintahan Pakatan Harapan mereka menolak bahawa Malaysia ni adalah negara yang sekular. Okey, dengan menyatakan hujah yang pertama adalah negara Malaysia ni merupakan mengutamakan Islam dalam perlembagaan. Yang kedua adalah negara Malaysia ni mengikuti ataupun menuruti peraturan ataupun undang-undang melalui piagam Madinah. Kemudian adalah seterusnya yang terakhir iaitu ataupun menolak ataupun ciri-ciri sekular yang terdapat dalam negara Malaysia. Okey, kita melihat pertama adalah kedudukan Malaysia sebagai negara bebas sekular ni contohnya Islam dalam perlembagaan. Okey, negara Islam iaitu Malaysia mengutamakan Islam dalam perlembagaan ataupun kemudian agama itu diberi penekanan, contohnya sambutan perayaan Islam dan sebagainya yang diraihkan. Okey, sebagai contoh kita melihat bahawa di dalam Malaysia ni kita ni menyambut perayaan pelbagai. Contohnya bagi orang Islam menyambut Aidilfitri dan Aidiladha, kemudian kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina, kemudian India menyambut Deepavali, dan kemudian sebagainya diisytiharkan lagi cuti-cuti umum, contohnya sempena Isra Mi'raj dan juga nuzul Quran. Okey, ini adalah hujah ataupun contohnya adalah menolak bahawa Islam ni Malaysia ni adalah negara yang sekular. Kemudian kita melihat bahawa ciri yang kedua adalah piagam Madinah. Okey, dalam perlembagaan tidak menyebut perkaitan sekular. Kemudian perlembagaan persekutuan tidak menyebut istilah sekular dalam mana-mana peruntukan. Okey, contohnya kita melihat bahawa dalam penlibatan ataupun piagam Madinah di mana setiap orang mempunyai hak masing-masing, walaupun Malaysia tidak boleh dikatakan negara Islam dalam arti kata yang sebenar, ini tidak pula bermakna Malaysia menjadi negara yang sekular. Okey, jika dirujuk perkara 3 dalam kurungan 1 mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, ini telah mengurangkan ciri sekular itu yang terdapat dalam negara Malaysia. Ia ditambah lagi dengan perkara 11 dalam kurungan 4 yang menyekat penyebaran agama selain Islam kepada penganut Islam, menyebabkan ciri sekular itu semakin terhakis. Dirujuk dalam peraturan ini merujuk bahawa dua perkara ini jelas bahawa Malaysia ini menolak ciri-ciri sekular, dan ciri sekular itu dengan sendirinya terhakis daripada Malaysia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menolak ciri-ciri sekular. Tengok bahawa menolak ciri sekular negara ini disebabkan institusi beraja ni tegak berdiri dan kekal atas alasan agama. Kemudian Malaysia adalah negara Islam walaupun bukan semua undang-undang itu berasaskan Islam. Okay, kita melihat bahawa menurut pandangan Hashim Yuksani mengenai negara Islam yang mana adalah sah dari segi undang-undang untuk Malaysia menyatakan atau menganggap dirinya sebagai negara Islam walaupun tidak semua undang-undangnya berasaskan hukum Islam. Seperti kita tahu bahawa negara Islam ni berdiri ataupun tegaknya menurut perlembagaan disebabkan institusi beraja itu sendiri yang menuruti perlembagaan ataupun undang-undang Islam, tetapi tidak semua peraturan di dalam Malaysia ini mengikuti peraturan agama Islam itu sendiri. Contohnya di dalam negara Malaysia ini mempunyai peraturan sivil, contohnya yang itu tidak mengikuti aturan agama. Daripada itu melihat bahawa daripada semua itu kita menolak bahawa Islam negara Malaysia ni adalah bebas daripada negara sekular. Sekian daripada saya, Muhammad Nabil bin Abu Hassan. Terusnya kita sambung pada kawan sahabat saya yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Nur Atia binti Sek nombor 5 Menteri I17302-380 akan bercakap tentang status negara Malaysia. Okay, Malaysia adalah salah sebuah negara yang boleh diiktiraf sebagai negara Islam, yang mana Malaysia dipimpin oleh orang-orang yang beragama Islam. Dan dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahawa tidak pernah negara Malaysia ini dipimpin selepas kemerdekaan pada tahun 1957 dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Okay, sebagai bukti sejarah juga ialah pelaksanaan undang-undang Islam yang telah pun terselah sejak Kesultanan Melayu Melaka. Okay, walaupun Malaysia tak mampu untuk melaksanakan undang-undang Islam iaitu hukum hudud secara keseluruhannya, yang mana disebabkan oleh kesan pemikiran penjajahan rakyatnya yang berbilang kaum, tetapi Malaysia tak pernah meninggalkan kesemua hukum hakam Islam secara total. Okay, cuma pihak berkuasa hanya memerlukan sedikit masa untuk meyakinkan umat Islam dan bukan Islam dengan sistem pentadbiran penjajah bahawa undang-undang hudud sesuai untuk dilaksanakan di dalam Malaysia. Okay, namun bagi meyakinkan golongan bukan Islam terhadap keadilan sistem perundangan dan pentadbiran Islam, kerajaan mula memperkenalkan sistem-sistem Islam di dalam pentadbiran negara seperti perbankan Islam, pajak gada Islam iaitu Ar-Rahnu, sistem undang-undang kekeluargaan Islam dan banyak lagi pelaksanaan yang berteraskan syariat Islam. Kerajaan juga ada beberapa sudut sistem pentadbiran dan undang-undang Islam yang telah diketengahkan seterusnya dilaksanakan oleh kerajaan untuk diperkenalkan kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan yang bukan Islam, bahawa sistem pentadbiran dan perundangan Islam sesuai dipraktikkan dan sekaligus boleh membawa kepada kemajuan rakyat dan negara ke arah yang lebih gemilang. Okay, antara sistem perundangan dan pentadbiran Islam yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti dari sudut pendidikan, ekonomi, perundangan dan juga dari sudut penghormatan. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa Malaysia ini merupakan sebuah negara majmuk dan negara Islam yang menempati ciri-ciri umum. Dan Malaysia tak akan kekal dengan tahap itu saja, yang mana Malaysia akan berusaha dalam ke arah penambahbaikan untuk mencapai tahap dan ciri-ciri maksimum sesebuah negara Islam yang syumul yang akan terus dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuzarifah binti Ibrahim, I1810276. Saya sebagai pembentang terakhir akan membentangkan kesimpulan daripada pembentangan sebelum ini lah. Kesimpulannya adalah wajar negara Malaysia diiktiraf sebagai negara Islam kerana secara dasarnya Malaysia bukanlah negara sekular. Ia bertepatan dengan pelaksanaan kerajaan di Malaysia yang menepati kriteria syariat Islam. Oleh itu, Islam dalam negara Malaysia berada pada landasan yang betul. Justru itu bagi mengukuhkan lagi keislaman dalam negara Malaysia ini, peranan individu, masyarakat dan negara dalam pembaikan negara Malaysia amatlah penting, iaitu dengan menjaga kesejahteraan agama dan negara Islam dalam Malaysia sebaik mungkin. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.